Ini bab berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas bertasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ka'b bin Ujrah. Beliau berkata, qulna ataupun qalu, kami berkata ataupun mereka berkata, yakni para sahabat, wahai Rasulullah, engkau telah menyuruh kami berselawat ke atasmu dan memberi salam kepadamu. Adapun salam, maka itu sudah pun kami ketahui. Bagaimana kami hendak berselawat ke atasmu ataupun kepadamu? Nabi SAW berkata, qulu, kamu ucapkan Allahumma salli. Kalau kitab ni lah, kitab kita ni, hak mana-mana pakai hak serupa ni, dia ejaan tu salah. Mana sad lam, macam alif layyinah tu, macam ya tu, tak ada titik tu, sebetulnya tak ada gitu. Sad lam sahaja. Ya tu alif layyinah tu lah, tu tak ada. Silap lah, silap cetak tu. Allahumma salli. Supaya kalau bawah tu, kaifa nusalli alaik, qala qulu Allahumma salli. Kalau bawah tu betul sad lam sahaja, dalam syarah dia, mata dia tapi duduk dalam syarah, tu betul ejaannya. Mana tak ada alif layyinah tu, tak ada. Sebab di sini fi'il amar, bukannya fi'il madhi. Kalau fi'il madhi baru ada alif layyinah tu, dari segi tulisannya. Di sini dah fi'il amar, dia tak ada, tak boleh tak boleh ada tu. Kamu katakanlah, ya Allah, selawatkanlah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana engkau telah berselawat ke atas Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad seperti mana engkau telah berkati Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha sempurna sifat-sifatnya. Ataupun maha agung, maha agung. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Syu'bah bihadzal hadis, hak tadi juga qala, cuma dalam ni dia kata, dalam ni nya dia kata, perawi dia, salli ala Muhammad. Itu betul, salli salam gitu saja. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Mana tadi salli ala Muhammad wa ali Muhammad, di sini salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana ulang ala tu bezanya daripada hak tadi. Kama sallaita ala ali Ibrahim, tadi kama sallaita ala Ibrahim saja, tak ada ali Ibrahim. Itu bezanya. Adapun hak lain-lain tak ada beza. Tadi pun Hafs bin Umar meriwayatkan daripada Syu'bah, daripada Hakam. Musaddad pula diambilnya daripada Yazid bin Zurai', daripada Syu'bah, hak tadi juga, tapi ada beza sikit. Itu bezanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Hakam bi isnadihi, dengan isnadnya dengan isnad Hakam bihadza, yani bihadzal hadis, hadis ini dengan sanad dia, hadis ini dia kemukakan begini lafaz dia, Allahumma salli. Supaya juga tu dia alif layyinah, itu dipanggil alif layyinah, bukan ya. Mana tak ada tu, salam saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Abu Dawud berkata. Zubair bin Adi meriwayatkan daripada Ibni Abi Layla seperti mana yang diriwayatkan oleh Mis'ar. Inilah Mis'ar ni. Illa annahu, cuma dia Zubair bin Adi dalam riwayat dia tu, dia kata dalam riwayat dia,
kama sallaita ala ali Ibrahim. Tadi sallaita ala Ibrahim saja. Itu beza dengan hak mis'ar. Hak mis'ar tu tak ada ali. Ni ada ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad. Wasaqa mithlahu, dan dia mengemukakan hadis sama seperti hadis yang tersebut tadi juga. Dari segi lafaz dia, lain-lain itu serupa. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Humaid As-Sa'idi bahawa mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepadamu? Nabi SAW berkata, kamu ucapkanlah ataupun katalah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi. Itu beza. Tadi tak ada. Berselawatlah ke atas Muhammad dan isteri-isterinya, zuriatnya, seperti mana engkau telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim. Dan berkatilah Muhammad dan isteri-isterinya dan zuriatnya, anak cucunya, seperti mana telah engkau berkati ke atas Ibrahim, keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Supaya tadi juga. Seterusnya riwayat daripada Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir bahawa Muhammad bin Abdullah bin Zaid, kena perhati mulai ni, perhati sikit. Abdullah bin Zaid ini ialah yang ditunjukkan bang ataupun azan dalam mimpinya, azan untuk semaya dalam mimpinya. Dia menceritakan kepadanya, yakni Muhammad bin Abdullah, kepadanya, yakni kepada Nu'aim bin Abdullah, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, bahawa beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyuruh kita berselawat ke atasmu, wahai Rasulullah. Bagaimana kami akan berselawat ke atasmu? Atau bagaimana kami hendak berselawat ke atasmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga kami berasa alangkah eloknya kalau dia tak tanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu katakanlah. Fadzakara makna hadis Ka'b bin Ujrah. Lalu perawi menyebutkan makna hadis, bukan lafaz tak sama, tapi maksud sama dengan hadis Ka'b bin Ujrah tadi. Sama dengan hadis itu. Cuma dia menambahkan di akhirnya fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia tambah gitu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amr hadis ini juga. Qala, beliau berkata, Nabi katalah, qulu Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Berselawatlah ke atas Muhammad Nabi ummi dan ke atas keluarga Muhammad. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Mujmir lagi, Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesiapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang suka akan disukat untuknya dengan sukatan yang sempurna. Apabila dia mahu berselawat ke atas kami Ahlul Bait, maka hendaklah dia mengucapkan begini maksud, Allahumma salli ala Muhammadin nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berselawatlah ke atas Muhammad, Nabi ini, Nabi kita ini, dan isteri-isterinya, ibu-ibu bagi orang-orang mukmin, zuriatnya dan ahli keluarganya, seperti mana engkau telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid.
Bab ma yaqulu ba'da at-tashahhud. Ini bab apa yang dibaca ataupun diucapkan oleh seseorang selepas bertasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu telah selesai bertasyahud akhir, maka hendaklah dia meminta perlindungan dengan Allah daripada 4 perkara. Yang pertamanya daripada azab Jahannam, siksaan neraka Jahannam, dan daripada azab kubur, dan daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan yang keempatnya daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahawa baginda selalu mengucapkan selepas bertasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min fitnatid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab ataupun siksaan neraka Jahannam. Aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Aku berlindung denganmu daripada godaan ataupun fitnah Dajjal. Dan aku berlindung denganmu daripada fitnah ataupun ujian dalam kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan dan kematian. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hanzalah bin Ali bahawa Mihjan bin Al-Adra' menceritakan kepadanya, katanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, tiba-tiba baginda mendapati ada seorang lelaki yang telah pun hampir selesai mengerjakan sembahyangnya. Ketika dia sedang bertasyahud, dia berkata, yakni selepas itu, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, ya Allah, Al-Ahad, As-Samad, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, As-Samad, yang merupakan tumpuan segala yang memerlukan, sekalian yang memerlukan, Alladzi lam yalid, Tuhan yang tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan yang tidak ada satu pun yang menyamainya ataupun menyerupainya. Aku bermohon kepadamu antaghfirali. Di sini kalau dalam kitab kita ni dia tulis in, bawah tu pun dalam syarah tu pun in juga. Mana yang hamzah tu duduk bawah alif. Itu silap. Silap cetak tu. Sepatutnya hamzah tu duduk di atas alif baru an, sebab dia jadi maf'ul kepada as'aluka. Inni as'aluka, dia jadi maf'ul. Bila jadi maf'ul dia kena an. Dia bukan in. Kalau in apa makna? Ni an ni an masdariyah. Dipanggil an masdariyah. Kalau an masdariyah dia bagi datah alif tu, dan hamzah dia duduk datah alif tu, bukan duduk bawah. Orang panggil an masdariyah. Jadi boleh ditakwilkan fi'il selepas dia tu dengan masdar. Gitulah mengikut kaedahnya. Antaghfirali. Jadi kita boleh kata as'aluka ghufranaka dhunubi. Begitu. Ataupun as'aluka maghfirataka dhunubi. Gitu. Jadi masdar. Antaghfirali, agar, supaya, itu maknanya engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Qala, perawi berkata, faqala, maka Nabi SAW bersabda, qad ghufira lahu, qad ghufira lahu, ataupun qad ghafara lahu, qad ghafara lahu. Nabi kata begitu 3 kali. Sesungguhnya telah diampuninya, telah diampuni untuknya, ataupun qad ghafara lahu, Allah telah mengampuninya, sesungguhnya Allah telah mengampuninya. 3 kali Nabi kata. Bab ikhfa'it tasyahud, ini bab memperlahankan
bacaan tasyahud. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Al-Aswad, daripada ayahnya, daripada Abdullah daripada Abdullah, beliau berkata, termasuk di antara sunnah ialah seseorang itu memperlahankan bacaan tasyahud, an yukhfiya at-tasyahhuda, yakni an yukhfiya ar-rajulu ataupun al-mar'u at-tasyahhuda. Seseorang itu memperlahankan bacaan tasyahud itu, ataupun kita boleh juga kata an yukhfa at-tasyahhudu, iaitu diperlahankan bacaan tasyahud. Boleh juga. Itulah yang kita baca malam ini, 2-3 bab. Kita balik semula tengok tadi bab selawat ke atas Nabi SAW selepas daripada tasyahud. Jadi apa makna selawat itu? Selawat kalau daripada Allah bermakna rahmat Allah. Kita minta Allah berikan, kalau kita bahasa kita kata cucuri, turunkan rahmat ke atas Nabi Muhammad SAW. Maksud rahmat itu ialah rahmat yang istimewa, rahmat yang khusus. Adapun rahmat yang umum itu sudah ada. Itu sudah ada. Dalam Quran, dalam hadis apa disebut, Allah Subhanahu Wa Taala memang ada rahmat dia pada segala perkara, pada segala perkara. Innallaha katabar rahmah ala kulli syai. Ada belaka rahmat dia, ada belaka. Tetapi hak maksud rahmat di sini khusus ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau daripada kita, kalau daripada kita, maknanya apa dia? Selawat. Mana kita doa. Kita doa minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan keberkatan. Itu kalau ke manusia. Jadi perkataan selawat ni diguna belaka. Manusia, untuk manusia pun diguna juga, Allah pun guna juga. Kalau malaikat maknanya istighfar. Apabila malaikat berselawat, maksudnya malaikat minta supaya seseorang itu Allah ampunkan dosanya. Itu makna selawat kalau daripada malaikat. Jadi cerita sininya, hak selawat yang dimaksudkan di sini iaitu selawat hak selepas tasyahud. Dalam tahiyat tu kan, bila kita baca at-tahiyat gini-gini, lepas pada asyhadu an la ilaha illallah, itu tasyahudnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas pada tu Allahumma salli ala Muhammad, itu selawat. Hak tu hak maksudnya di sini. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat tajuk ni seperti biasalah. Kita tahu dah cara dia. Dia nak rayatnya khilaf. Selawat ni, kedudukan selawat dalam sembahyang ni setara mana? Dan memang pun ada khilaf. Ada yang katakan fardu, ada yang katakan wajib, ada yang katakan sunat, ada yang katakan mustahab sahaja, rendah lagi daripada sunat. Macam-macam kata. Begitu. Hak pada tahiyat akhir, pada tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal tu kedudukannya lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Kalau tahiyat akhir ni, begitulah ada khilaf. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat tajuk ni, dia nak menarik perhatian kita kepada satu lagi perkara khilaf di dalam sembahyang ni dari segi bacaannya, iaitu berkenaan dengan selawat selepas tasyahud. Apa kedudukannya? Jadi bagi orang yang kata wajib, fardu ataupun sunat, mereka ada dalil masing-masing. Daripada hadis tu ada. Itu tujuannya. Dia nak ayat dalil masing-masing. Tapi dari segi cara dia sebut ini, dia tidak buat mari. Boleh dikatakan dia tidak buat mari. Hak tak ada sebut tu selawat itu. Selepas tasyahud tu tak ada sebut selawat ni. Tak ada ni hak kita baca saat ni. Bahkan semuanya ada sebut belaka. Sebab apa? Sebab dia anak murid Imam Ahmad, dan Imam Ahmad serupa dengan Imam Syafi'i juga mengatakan fardu. Selawat ni dalam tahiyat akhir, selepas tasyahud, dalam tahiyat akhir itu fardu.
Tak baca hak tu tak boleh, tak sah sembahyang. Jadi Imam Abu Daud pun serupa dengan tok guru dia dalam bab ni. Serupa. Jadi dia tak mari tu kadang-kadang itulah sikap cara penulis hadis ni. Dia tak mari tu bukan bermakna dia nak kata hak dia tak mari hak pegangan orang lain tu tidak sahih. Di sini kalau tidak sahih lagu mana orang lain pegang? Bagi mereka sahih lah. Sebab tu dia kata tidak wajib pun, sunat saja. Tapi Imam Abu Daud tak mari hak tu. Ini cara pengarang kita hadis. Dia nak ayat hak dia lah, hak dia tarjih. Hak dia kena. Hak dia kenanya ada selawat tu, bukan tak ada. Sebab tu dia mari hak ni. Hak lain tu bukan bermakna tidak sahih, tapi tidak jelas bagi dia. Bagi orang lain dia kata jelas. Baik, kita tengok dalam kitab kita ni, dia sebut khilaf ulama tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang. Adakah fardu atau sunat? Fa indana laysa bi fardin. Bagi kita, ini orang Hanafi. Ini maksud kita di sini ni, orang Hanafi ni tidak fardu, bal hiya sunnatun, bahkan sunat. Hak pada rakaat akhir, rakaat tahiyat akhir itulah. Kalau tahiyat yang pertama tu lagilah. Moga hak tu Syafi'i pun tidak kata wajib hak tu. Hak yang pertama tu. Tidak kata fardu, rukun aku ni. Dah. Jadi bagi Hanafi selawat dalam tahiyat yang pertama tu lebih-lebih lagi lah rendahnya. Hak tahiyat akhir ni, hak Syafi'i kata fardu. Hak tu bagi Hanafinya sunat. Wa inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah, fardun la tajuzu salatu biduniha. Tak sah sembahyang tanpa ni baca selawat ni. Gapo dia? Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu sekurang-kurang. Hak tu, hak lain tu tak wajib dah. Tak fardu dah hak lain tu. Keluarga ke benda dah. Atas Nabi saja. Allahumma salli ala Muhammad, sekat tu. Lepas tu assalamualaikum, tak apa dah. Cuma kalau nak sempurna lagi, supaya dia sebut sana lah. Banyak kan hadis ni gini, sambung lagi lah. Tapi kalau tak pun tak apa, sekat tu je. Kalau baca lagi molek. Kalau mengikut Syafi'i, tapi hak lagi-lagi tu tidak fardu. Fardu di sini maksudnya rukun. Rukun maknanya tidak jadi sembahyang tu, tak sah sembahyang. Baik. Walahu fi fardiyati salati fil ula qaulan. Bagi Imam Syafi'i tentang fardu ke tidak selawat ni dalam tahiyat yang pertama tu, ada dua pendapat Imam Syafi'i. Ada satu kata fardu, ada kata tidak. Wahtajja biqaulihi ta'ala. Imam Syafi'i dia kata fardu ni mari mana? Dia pegang berhujah dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, kamu berselawatlah ke atasnya. Ke atasnya, yakni ke atas Muhammad. Wa mutlaqul amri lil fardiyah, kata dia. Jadi kalau nak kira perintah ni, kalau asal dia secara mutlak begitu, dia memberi makna fardu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la salata liman lam yusalli alayya fi salatihi. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak berselawat ke atasku di dalam sembahyangnya. Itu pegangan dia. Lepas tu dia puak mari. Bagi kita pula, alasan kita pula, orang-orang Hanafi, sebab dia Imam Abu Daud tak mari. Dia sebut, kita pegang dengan hadis Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dulu kita sudah jumpa dah hadis mereka berdua ni. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghukum sudah sempurna sembahyang indal qu'ud, pada ketika seseorang itu duduk qadar tasyahud, dengan tidak disebutkan selawat di situ ke atas Nabi sebagai syarat dalam hadis tu. Dulu kita sudah jumpa dalam hadis tu, dia kata bila sudah duduk qadar tu sudah sempurna dah sembahyang. Dia tak ada sebut pula selawat atas Nabi ni sebagai syarat. Jadi hak itulah pegangan orang Hanafi.
Begitu juga pegangan Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Auza'i dan ramai lagi hak lain. Dia kata tidak fardu, tidak wajib pun. Tidak wajib. Dalam tahiyat akhir, tahiyat awal tu lebih-lebih lagi. Lepas tu dia bantah lah pegangan orang Syafi'i ni. Dia bantah. Tidak ada hujah pada ayat tu untuk nak kata wajib, nak kata fardu ataupun rukun selawat di dalam sembahyang. Li'anna al-murad minha an-nadb. Kerana yang dimaksudkan dalam ayat tu suruh berselawat tu memang galakkan, sebagai galakkan molek selawat itu. Sebab apa? Sebab kita sudah royak dah tadi, kata dia, hadis Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Amr bin Al-As, dia tak ada sebut dalam hadis tu. Kalaulah sekiranya siapa tak sah semaya, kalau tak baca selawat ni, mesti dalam hadis tu dia tak kata gitu. Jadi ayat ni umum, dia tidak cerita dalam semaya kau apa tak ada, ni terlalu umum. Dia kata tak boleh pakai hak umum lagu tu. Sebab apa? Sebab amar yang mutlak kalau mengikut kaedah usul, kalau nak pakai usul fiqh, dia kata la yaqtadi takrar, tidak memberi arti kena berulang kali. Kalau perintah suruh, kalau tidak berkait dengan waktu, tidak berkait dengan benda lain, tidak ada dalil lain, semata-mata suruh, tidak bermakna suruh banyak kali. Sekali kalau kita buat pada ada. Misalnya bila suruh pergi haji, apa kali? Sekali ya. Wajib atas seseorang itu pergi haji. Begitu juga sini dia suruh selawat. Mesti nak kali kau dalam sembahyang, mana dalil? Dia kata tak ada. Dia kata bahkan sudah memadai sekali saja. Dan tidak oyak pula dalam ayat tu, dalam sembahyang kau, di luar sembahyang tak ada sebut kau tu. Itu dia. Memadai sekali. Sebab itulah Al-Karhi, seorang ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata selawat ke atas Nabi fardul umr, fardu sepanjang hayat ni sekali, kurang-kurang dia kena kata Allahumma salli ala Muhammad. Sepanjang supaya haji lah juga. Sebab apa? Dalam ayat ni tak ada ketentuan pada ketika semaya kau, pada ketika gini ni tak ada. Cuma dia suruh selawat. Memang molek lah selawat. Tapi sekurang-kurangnya kata dia sekali dalam hidup, supaya haji lah kata dia. Sebab bila suruh, dia memberi makna tidak berulang, tidak mesti berulang. Sekali sudah cukup dah. Itu dari segi usulnya, kata dia. Lepas tu dalam hadis ni, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak berselawat ke atasku dalam sembahyangnya, itu menafikan kesempurnaan, kata dia. Apabila tidak buat benda hak sunat, tak sempurna juga. Menafikan kesempurnaan, bukan menafikan tak ada langsung sembahyang tu, tak sah langsung sembahyang, tak, kata dia. Ini serupa dengan hadis la salata li jaril masjid illa bil masjid. Mana adakah siapa tak sah kalau orang tidak sembahyang di masjid? Hak dekat-dekat masjid siapa tak sah nak sembahyang dia? Tak. Tapi maksud dia di sini tidak sempurna. Jadi serupa juga tadi pun kita kata lagu tu. Jadi hak sempurna ni kalau perekat tu ni sunat je, bukan siapa fardu. Dia kata gitu. Wa bihi naqul, itulah pendapat kita. Ni orang-orang Hanafi kata. Habis itu. Jadi Imam Malik gapo ni dia banyak serupa dengan Imam Abu Hanifah. Dia pun kata tidak fardu, tidak fardu. Tapi molek, semua kata molek. Kalau kata tu molek, siapa habis ada dalam hadis ni molek, baca doa lagi lepas pada tu. Molek, semua kata molek. Cuma dari segi rukun tu, adakah rukun? Dia mau tak saya terima. Sebab kalau nak pegang dengan ayat Quran, tidak jelas ayat itu, terlalu umum. Itu berkenaan dengan hak selawat dalam sembahyang. Kalau luar sembahyang ni lagu mana? Dalam kitab kita dia ada sebut juga. Kalau di luar sembahyang, ia adalah fardu ke atas setiap orang Islam yang baligh dan berakal sepanjang hayat dia sekali sekurang-kurangnya. Itu fardu. Kalau tidak, dosa dia. Kita tidak berselawat tu dosa. Hak tak semaya, hak lain-lain tu banyak lagi. Kalau dia boleh nak berdosa pun, hak ni pun berdosa juga. Kalau sepanjang hayat tak pernah selawat kepada Nabi SAW. Tapi kalau dia sudah selawat sekali, sudah memadai idah. Lepas dah. Itu mengikut pendapat Al-Karhi. Tapi mengikut Tahawi, dia kata apa? Dia kata setiap kali bila disebut
nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selawat. Wajib dia kena selawat, kata dia. Ataupun dia dengar nama Nabi, dia sebut ke, dia kena selawat, wajib. Jadi Karhi yang dia pegang dengan usul, begitu juga bukan Karhi saja, ramai lagi orang lain yang berpendapat begitu. Dia kata kalau perintah ni mutlak, dia memberi makna sekali saja, sekurang-kurangnya, sekali saja. Bila dia sudah melakukan, maka gugurlah hak fardu tu kat atas dia. Seperti mana kalau haji, bila dia pergi sekali haji, lepaslah lah. Begitulah juga ni. Jadi Imam Tahawi pula dia kata sebab selawat ni, sebab disebut nama Nabi tu ataupun dia dengar, jadi ini berulang sebut tu. Kalau banyak kali orang sebut, jadi sebab tu sebab semayang bila masuk waktu, berulang pula Tuhan suruh semayang. Jadi semayang tu terikat dengan waktu. Bila masuk waktu tu ada pula wajib, bila masuk pula esok ada pula, gitu. Jadi hak ni pun lagu tu juga, sebab disebut nama Nabi tu, sebab tu yang kena selawat. Jadi bila disebut kena selawat, tak kira banyak kali pun. Itu pegangan dia. Seperti mana wajibnya semayang, puasa, jadi apabila berulang pula syarat dia tu, maka adalah masyurut dia, adalah bila tiba bulan puasa, adalah wajib dia. Tahun depan pula, tahun depan sekali lagi pula, begitulah seterusnya. Jadi itu pendapat dia. Lepas tu banyak lagi sebenarnya masalah selawat ni secara mana. Itu pendapat dia. Ada yang mengatakan kalau dalam satu majlis, misalnya kita ngaji ni, kita ngaji ni banyak kali sebut nama Nabi ni, kalau kita sebut sekali pada dalam majlis tu, ada juga pendapat gitu, sebut sekali. Ataupun akhir sekali ke Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Tak sebut banyak kali pun tak apa. Ada juga yang mengatakan kalau dalam ramai-ramai ni seorang kata Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, pada dah. Jadi macam-macam lah kata tu. Walau bagaimanapun semua terima kalau kita sebut semua setiap kali. Sebab Imam Tahawi kata tu memang molek, memang molek. Tapi adakah sebab dosa kalau tidak sebut? Tu khilaf juga. Itu pun khilaf juga. Jadi hak kita duduk cerita ni iaitu berselawat dalam sembahyang. Jadi hadis-hadis Imam Abu Dawud mari ni cerita selawat dalam sembahyang. Ka'ab bin Ujrah berkata, qulna au qalu. Jadi perawi di bawah daripada Ka'ab bin Ujrah ni dia tidak pasti. Hak Ka'ab bin Ujrah kata ni qulna ke ataupun qalu, dia tidak pasti. Antara dua lafaz itulah. Kami bertanya ataupun kami berkata ataupun mereka berkata. Jadi mereka pun sahabat. Kalau kami tu pun maksudnya sahabat juga. Cuma lafaz ni ke lafaz tu, perawi di bawah tu tidak pasti. Jadi sebab tu dia kata qulna au qal. Wahai Rasulullah, engkau suruh kami berselawat kepadamu dan memberi salam kepadamu. Salam tu kita sudah tahu dah. Dulu dalam bab dulu kan, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, misalnya dulu kita sudah jumpa dah. Itu kita sudah tahu dah. Tapi bagaimana kita nak berselawat ke atas kamu? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hak tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya. Hak ni bila sebagaimana sahabat tu duduk tanya ni, hak ni riwayat yang ringkas. Dalam riwayat yang panjang dia sebut hak dalam semaya, dia cerita dalam semaya kami tahu dah nak beri salam kepada engkau tu lagu mana. Jadi selawat ni hak dalam semaya lagu mana. Jadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni berkenaan dengan hak dalam semaya, hadis ni. Jadi begitulah selawatnya. Baiklah.
Di sini dia kata selawatlah ke atas Muhammad dan ali Muhammad. Tadi kita terjemah makna keluarga Muhammad, tetapi mengikut ulama ada banyak pendapat tu situ tu. Jadi al ini tidak semesti dengan makna keluarga. Di sini dia petik pendapat Mulla Aliul Qari tulis Alu Muhammad. Ada ulama kata iaitu keluarga Nabi yang haram menerima zakat, mengambil zakat, seperti Bani Hashim, Bani Muttalib. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata Al Muhammad itu kullu taqiyyin, setiap orang Islam yang bertakwa, yang jujur, yang baik. Itu Al Nabi kita. Jadi kalau kita terjemah keluarga itu mengikut salah satu daripada sekian banyak makna yang telah disebutkan oleh ulama. Padahal makna dia tu banyak. Ada juga ulama yang mengatakan al itu iaitu sekalian ummatul ijabah. Ini semua orang Islam yang menerima seruan Nabi SAW. Tak kira lah bertakwa atau tidak bertakwa, semua termasuk di dalam al. Ada juga itu pendapat yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, ada juga yang mengatakan al dia tu iaitu isteri-isterinya dan orang yang haram menerima sedekah ataupun zakat, termasuklah dalam mereka ini iaitu keturunannya, keturunan Nabi SAW. Ibnu Hajar berkata mereka ialah orang-orang mukmin dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib mengikut Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Tapi ada juga ulama mengatakan iaitu anak-anak Fatimah dan keturunan mereka. Lepas tu ada pula yang kata isteri-isteri dia dan zuriat dia. Ada pula yang kata kullu muslimin, setiap orang Islam. Wa ilaihi wa mala ilaihi Malik wa ikhtarahu al-Azhari wa akharun wa huwa qaul Sufyan ats-Tsauri wa ghairihi wa rajjahahu An-Nawawi fi syarh Muslim. Itu dalam kitab kita. Akhir, setiap orang Islam itu adalah keluarga Nabi, al Nabi. Inilah pendapat Imam Malik. Imam Malik kata ni. Azhari dan ramai lagi ulama-ulama yang lain juga berpendapat begitu. Ini juga pendapat Sufyan ats-Tsauri dan lain-lain. Imam Nawawi juga mentarjihkan hak ni. Dia kata hak ni paling molek. Jadi al Nabi itu ialah setiap orang Islam. Itu adalah al Nabi SAW. Itu perkara yang pertama. Jadi kalau kita baca saat ni kan, seperti mana engkau telah berselawat ke atas Ibrahim dan berkatilah Muhammad dan keluarga ataupun al Muhammad seperti mana engkau telah berkati Ibrahim. Jadi seperti mana tu? Seperti mana tu? Bapa ya seperti Ibrahim, keluarga Ibrahim, tidak seperti Nabi lain. Engkau selawatlah kepada Muhammad seperti engkau selawat pada Ibrahim. Apa tidak seperti Nabi lain? Engkau selawatlah kepada keluarga dia seperti engkau selawat kepada keluarga Ibrahim. Apa tidak keluarga Nabi lain? Itu persoalannya. Satu. Yang kedua, ini kalau mengikut kaedah apa namanya ilmu balaghah tashbih tu, mengikut kaedah asalnya musyabbah dengan musyabbah bih lebih kuat ada pada musyabbah bih, sesuatu yang diserupakan itu. Mana kita kata gini, dia ni sepola. Kita kata sepola. Jadi dia serupa ular. Dari segi mana? Dari segi beliknya, kuat beliknya. Itu orang panggil bab tashbih dalam ilmu balaghah. Jadi biasanya apabila tashbih ni dia seperti ular, jadi dari segi belik tu ular tu lebih kuat lagi daripada dia tu. Gitu mengikut kaedah. Sebab kita nak kata dari segi mana serupa dia tu dengan ular. Dia serupa dengan ular. Dia tu orang panggil musyabbah. Ular tu musyabbah bih. Jadi dari segi belik tu mesti kuat pada musyabbah bih, pada ular. Sebab kita kata cerah. Dia balik nanti
cerah seperti matahari ni. Pasal ilmu banyak misalnya kita kata. Jadi dia tu cerah, mana cerah matahari dengan dia. Tentu lebih cerah matahari lagi daripada dia tu. Gitu. Jadi kalau nak kira sini, mana lebih Allah SWT berselawat ataupun beri berkat kepada Nabi kita dengan Nabi Ibrahim? Mana lebih? Sebab Nabi Ibrahim tu musyabbah bih. Kalau nak kira mengikut kaedah asalnya, lebih kuat ada pada Nabi Ibrahim daripada Nabi kita. Mana selawat yang diberikan kepada Ibrahim itu lebih istimewa, keberkatan yang diberikan kepada Ibrahim itu lebih istimewa lagi daripada Nabi kita. Begitu mengikut kaedah asalnya. Jadi di sini apa makna? Apakah Nabi kita kurang? Itu persoalannya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa Nabi Ibrahim? Ada dua persoalan. Yang pertama tu dia ada beberapa jawapan yang telah diberikan oleh ulama. Yang pertama, dalam kitab kita ni ada pada muka surat 304. Minha anna hadha qabla an ya'lama annahu afdal. Hak ni Nabi kata gini ni sebelum dia tahu dia tu lebih afdal lagi daripada Nabi Ibrahim. Gitu. Itu yang pertama. Sebab Nabi kita ni dia tidak tahu sekaligus apa-apa pun. Tuhan bagi tahu kepada dia. Jadi kira-kiranya pada masa ni Nabi Ibrahim lebih lagi. Dia tidak tahu dia ni lebih lagi daripada Nabi Ibrahim. Kemudian tu baru kata lebih Nabi kita daripada Nabi Ibrahim tu kemudian dia tahu kemudian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata gini tidak semestinya kita kata gini ni tidak semestinya musyabbah bih itulah macam Nabi Ibrahim. Dia lebih afdal. Nabi kata gini untuk menyatakan tawaduk, merendah diri dia. Untuk menyatakan rendah diri dia. Walaupun pada hakikatnya dia tahu dah dia lebih lagi daripada Nabi Ibrahim. Dan selawat begitulah juga keberkatan yang diberikan kepada dia tu lebih lagi daripada Nabi Ibrahim. Tetapi oleh kerana Nabi Ibrahim itu kan datuk dia, jadi tak bolehlah menampakkan kebesaran lebih tu. Itu sebab tasbih tu. Tasbih ni dia memberi makna gitu, bukan menunjukkan Nabi Ibrahim itu lebih. Sebab itulah kalau kita belajar dalam ilmu balaghah dia ada pula tasbih maqlub, tasbih terbalik. Kadang-kadang pada musyabbah itu kurang lagi, kuat lagi pada musyabbah ni. Itu ada kaedah dia ni. Tak apalah kita tidak nak bicara tu. Yang ketiganya, tasbih tu pada asal bukan pada qadar. Tasbih pada asal bukan pada qadar. Yakni nak rayaknya engkau berilah, engkau selawatlah ke atas Muhammad, selawatlah, berkatlah Muhammad seperti mana engkau telah berselawat dan engkau telah berkati Ibrahim. Dari segi selawat tu sendiri serupa dari segi tu. Dari segi berkat tu sendiri, bukan dari segi lebih. Mana-mana tu tidak nak bahas tu. Nak bahas dari segi tu selawat tu. Engkau selawatlah ke atas Nabi kita seperti engkau telah selawat kepada Ibrahim. Berkatilah Nabi kita seperti engkau telah berkati Nabi Ibrahim. Jadi seperti mana dalam Quran akan sebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan dia suruh puasa tu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas sebelum kamu. Jadi dari segi puasa tu sendiri, bukan dari segi bilangan hari dia je, tak ada bahas tu. Dari segi puasa tu hak serupanya. Dari segi puasa serupa juga sini. Dari segi selawat tu hak serupanya, bukan dari segi nilai selawat tu, tidak nak bahas hak tu. Itu salah satu jawapan dia. Hak ni molek. Hak ni jawapan dia sebenarnya molek. Yang pertama ke apa tu tak tahu apa kemah tu, tapi dia ada sebut. Hak kemahnya hak ni serupa juga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin. Kami telah wahyukan kepadamu seperti mana kami telah wahyukan kepada Nuh. Jadi kalau makna mengikut kaedah tadi kak, hak yang diwahyukan kepada Nabi Nuh tu lebih istimewa lagi lah. Mana ada lebih istimewa daripada Quran ni? Hak wahyu kepada Nabi kita kan Quran. Seperti mana yang diwahyu kepada Nabi Nuh? Kalau nak kira kaedah tadi kan lebih hak Nabi Nuh lah. Tidak nak ayat tu. Tidak ayat lebih hak mana kurang dah. Nak ayat dari segi wahyu tu semuanya daripada Allah. Allah beri kepada Nabi Nuh, hak ni beri kepada Muhammad. Dari segi tu. Dari segi wahyu tu daripada Allah. Bukan nak ayat dari segi nilai dia.
Dari segi hak mana lebih, hak mana kurang, tidak nak ayat tu. Serupa juga di sini. Dari segi selawat tu, dari segi mutu selawat tu, nilai dia setara mana, tidak nak ayat tu. Ada juga yang mengatakan kaf ni ta'lil. Kaf kama sallaita, bukan makna seperti, kerana, dengan makna kerana. Ya Allah, engkau selawatlah kepada Muhammad kerana engkau telah berselawat kepada Ibrahim. Engkau berkatilah Muhammad kerana engkau telah berkati Nabi Ibrahim. Jadi sebab Nabi kita ni kan serupa dengan Nabi Ibrahim dari segi perjuangan dia, kerja dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati Nabi Ibrahim, telah merahmati Nabi Ibrahim, begitulah juga sebab tu ada juga pada Nabi Muhammad ini, untuk mendapat selawat dan untuk mendapat keberkatan daripada Allah. Sebab itu sama-sama ada. Itu kaf di sini dengan makna ta'lil, kerana. Ada pula yang nak kata tasbih ni, macam-macam lah pendapat itu. Jadi kita tidak nak baca semualah, tidak nak baca semua. Jadi macam-macam pendapat tu. Gitulah. Jadi hak moleknya hak tadi, hak tadi, iaitu hak serupa dengan dari segi asal dia tu, bukan dari segi qadar. Bukan dari segi qadar, dia tidak nak bahas dari segi tu. Lepas tu yang dikatakan Ibrahim, apa sebut Ibrahim dan keluarga Ibrahim, tidak hak lain. Yang pertama, kerana nabi-nabi lain ni setengah-setengahnya dipertikaikan, tidak diterima oleh setengah-setengah kalangan. Misalnya Nabi Isa, orang Yahudi tak terima, orang Kristian terima. Orang Yahudi siapa nak bunuh dia. Memang orang Yahudi tak terima apa? Injil itu. Injil yang dia terima Taurat saja. Hak terima Nabi Isa ni pun Yahudi juga. Tapi hak maksud kita Yahudi tu agama. Bangsa tu bangsa Yahudi juga. Tu agama Yahudi tak terima. Injil Nabi Isa tak terima, bahkan dia nak bunuh. Dia kata macam-macam, Nabi Isa ni anak zina lah, macam-macam. Dia kata. Maknanya dia tak terima. Begitu juga orang-orang Yahudi tak terima misalnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Dia tidak terima sebagai nabi, dia terima sebagai raja di kalangan pokok dia, pemerintah, ahli politik di kalangan pokok dia. Tapi Nabi Ibrahim semua agama mana pun terima. Jadi maksudnya Nabi kita ni sifat dia lagu tu juga. Dia kehendaki minta dengan Tuhan tu biar semua kalangan boleh terima. Semua kalangan boleh terima. Dan kita perhati memanglah begitu. Sebab itu semua bangsa, walaupun dia ada kebanyakan bangsa tu beragama ni, tapi dia ada juga bangsa tu agama Islam. Ada juga. Hatta Yahudi sekalipun. Bani Israel lah kita kata, Bani Israel sekalipun. Daripada zaman Nabi SAW lagi sudah ramai dah hak masuk Islam. Apa lagi hak kemudian? Itu satu. Yang kedua, kerana banyak persamaan di antara ajaran Nabi kita dengan Nabi Ibrahim. Bahkan boleh dikatakan asasnya diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Sebab itulah dalam Quran disebutkan Allah SWT perintah Nabi kita, anittabi' millata Ibrahim hanifa, kamu ikut millah Ibrahim yang betul, yang lurus itu. Maknanya dari segi ajaran tauhid dan lain-lain, ajaran Nabi Ibrahim itu banyak persamaannya. Dan hak Nabi SAW duduk buat ni, kebanyakan ibadat dia ni asalnya berpunca daripada Nabi Ibrahim. Termasuklah ibadat haji, gotuga ni, semuanya daripada Nabi Ibrahim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibrahim dan keluarga Ibrahim, menunjukkan keluarga Ibrahim tu, dalam keluarga dia tu walaupun ada juga anak cucu dia tu hak tak molek, tapi berapa ramai hak molek-molek, berapa ramai hak molek-molek, bahkan jadi nabi. Selepas Nabi kita tak ada Nabi, tetapi orang-orang, sebab kalau kita perhati dalam sejarah keturunan Nabi SAW memang banyak peranan dia dalam umat ni. Kalau kita perhati ulama-ulama, pejuang-pejuang, dia ada silsilah sampai kepada Nabi SAW. Jadi dari segi itu ada persamaan, ada persamaan. Itu sebab dikatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu sebab. Jadi hak lain-lain tu lebih kurang. Hak lain-lain tu lebih kurang. Ada rekah, ada panjang, ada sebut ni, ada tak ada sebut ni, lafaz ini, itu saja bezanya. Hak lain-lain tu sama. Lepas tu ada juga yang sebut Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi, sebut azwajihi wa dzurriyyatihi, dan zuriatnya. Ada juga. Boleh juga kalau nak buat lagu tu, nak baca lagu tu pun boleh juga. Boleh belaka lah. Boleh belaka. Lepas tu ada sebut fil alamin innaka hamidum majid. Fil alamin itu pun ada juga di dalam hadis, ada juga. Jadi kita nak pakai mana-mana boleh, tak ada masalah tu. Lepas tu ada juga yang menyebutkan salli ala Muhammad an-nabiyil ummi, nabi al-ummi. Boleh juga kalau lagu tu pun boleh juga. Nabi ummi. Jadi kalau sebut Nabi al-ummi, al-ummi itu disebutkan di dalam Quran pun salah satu sifat Nabi kita. Cumanya tentang makna ummi itu berbeza-beza pendapat ulamanya. Ada yang mengatakan ummi itu maknanya tak tahu baca, tak tahu menulis. Ada yang mengatakan ummi itu dengan makna ummil qura. Ummil qura maknanya orang penduduk Mekah. Penduduk Mekah. Jadi orang panggil ummi. Ummiyin itu makna penduduk Mekah. Ada yang mengatakan ummi itu maksudnya ialah bukan ada pengetahuan tentang kitab-kitab ahli kitab. Sehingga orang-orang Yahudi sendiri pun tak erti tentang kitab tu dipanggil ummi juga dalam istilah Quran, dalam Quran. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab. Ada di antara mereka itu ni puak-puak Yahudi ni ummi. Jadi ummi itu mana kan dalam Quran itu sendiri kata la ya'lamuna al-kitab, tak erti kitab. Tak erti kitab agama. Jadi bukan ummi ni mana khusus dengan Nabi kita ataupun orang Arab saja tak erti baca, bukan gitu. Di sini maksudnya walaupun erti baca pun tapi tak erti tentang kitab daripada langit ni tak erti. Tak ada punca dia. Sebab memanglah kalau orang Arab memang tak ada lah Nabi sebelum daripada Nabi kita. Ada pun lah Nabi Ismail dulu lama. Lepas pada tu tak ada. Tidak serupa orang-orang Yahudi. Walaupun bagaimanapun dalam Quran disebutkan ummi itu bukan untuk orang Arab saja. Untuk orang Yahudi sendiri pun walaupun mereka tu pandai menulis tapi tak tahu tentang kitab agama, dia panggil ummi juga. Hak itulah hak lebih sahihnya. Hak tu lebih sahih. Bukan makna tak kerti baca, tak kerti menulis. Kalau tak kerti baca, tak kerti menulis, makna tak kerti baca belaka lah. Sebab diutuskan Nabi itu kepada ummiyin. Jadi saya nak kata tak kerti menulis apa? Sayyidina Umar tak kerti menulis, tidak diutus untuk dia. Kata kau diutus untuk hak buta huruf saja. Jadi dengan sebab tu tak kena tu kata lagu tu. Bahkan hak sebetulnya orang Arab sudah ramai dah pandai menulisnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau tidak apa faedah digantung syair sabul muallaqat ke apa di dekat Kaabah tu gantung ke dia tulis tu. Kalau dah buta huruf belakang tak ada faedah. Jadi istilah ummi ni perlu kita faham. Kebanyakan orang dia kata ummi ni buta huruf satu maknanya. Padahal makna banyak lagi. Kita nak beri makna yang tepat untuk ada dalam hadis dalam Quran ni kena tengok Quran dan hadis lah. Sedangkan kita tengok dalam Quran sendiri untuk orang Yahudi hak kerti baca, kerti menulis tu dipanggil ummi juga. Cuma dipanggil ummi tu la ya'lamuna al-kitab. Dia tak tahu kitab. Kitab tu maksud kitab agama. Jadi ummi di sini suatu kelebihan, bukan satu kekurangan. Satu kelebihan ni, bukan satu kekurangan.
Kalau satu kekurangan sebut orang dia, orang tak sebut benda kurang sekali dengan hak lebih. Misalnya kita kata dia tu comel, juru, goni-goni, kedeku, lepas tu molek kau sebut sekali. Takkanlah lagu tu buta huruf ni tak molek bangsa mana pun tak molek. Sebab itulah Nabi SAW mana tak erti menulis, sahabat tu dia ajar, dia suruh menulis. Pasal tak molek, sifat tu kurang. Jadi kalau kita pakai ummi ni dengan makna buta huruf, maknanya kita mengatakan Nabi itu ada kurang. Ada kurang. Cuma setengah orang dia kata tidak jadi kurang, walaupun dia tak erti baca, tak erti menulis, dia pandai lebih pada orang lain lagi. Dia orang kata itulah. Masalahnya bukan Nabi sahaja yang dikatakan buta hurufnya, orang lain-lain pun ramai lagi tu buta huruf juga. Buta huruf juga. Tapi tidak apa namanya kita kata hak kita kata apa Nabi SAW tahu baca, tahu menulis ke apa ni, bukan maknanya dengan belajar. Bukan dengan belajar, dia tahu sendiri. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala beri wahyu kepada dia, dia boleh baca. Sebelum pada tu tak belajar mana-mana. Semua orang tahu. Tak masuk sekolah, tak belajar supaya orang lain-lain. Itu satu kelebihan juga, mukjizat juga. Mukjizat juga. Daripada kita mengatakan dia terus tak tahu. Sebab itulah dalam Quran disebut wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dulu mu tak baca kitab min qablihi, sebelumnya. Nya tu sebelum mana? Sebelumnya. Dulu mu tak baca kitab, dah tak tulis apa-apa kitab sebelumnya. Sebelumnya tu nya tu gan. Sebelum dapat wahyu lah. Maknanya selepas tu boleh lah. Kalau tidak, apa faedah makna sebelumnya? Apa faedah? Dengan sebab itu kita kata ummi di sini tidak dengan makna buta huruf, tak tahu baca, tak tahu menulis, tidak. Ada pun sahabat-sahabat yang lain dia seperti orang lain, memang belajar membaca dan menulis tu belajar seperti orang ramai. Nabi kita tidak gitu. Dia boleh tahu membaca, tahu menulis, lebih molek lagi daripada hak lain berdasarkan mukjizat. Mukjizat dia. Sebab tu adalah riwayat seterusnya. Ada sebut salli ala Muhammad an-nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati. Boleh juga lagu ni pun boleh juga. Boleh berlaku. Boleh pilih hak mana-mana. Cuma ada dua perkara di sini sebagai tambahan. Sebagai tambahan dalam kitab syarah ni pun dia ada dua perkara. Yang pertama, bolehkah kita nak sebut warhamhu, Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad warhamhu misalnya, bolehkah kita kata gitu? Ataupun watarhamhu, bolehkah tidak? Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kita nak tambah sayyidina ni, bolehkah tidak? Setara mana kedudukan? Itu dua perkara. Jadi yang pertama masalah tarahum, khilaf ulama. Ada yang mengatakan tak boleh. Warham, tak boleh kata warham Muhammadan, ataupun taraham Muhammadan, tak boleh. Tapi ada juga ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan tidak makruh, tak apa, boleh kata lagu tu. Nak tambah boleh, dia kata. Dalam Durrul Mukhtar, kitab fiqh Hanafi, dia kata wasahha adamu karahati tarahum. Dah sah, mana tidak makruh kalau tarahum. Kata warhamhu, maknanya rahmatilah dia dengan lafaz tu. Qala Syami berkata, syarih kepada kitab Durrul Mukhtar. Jadi maksud dia, kata dia, lam yasihha nadbuhu li adami thubutihi fi salati tasyahhud. Dia kata tidak sah, maknanya molek kata lagu tu. Pasal apa? Sebab tidak sabit dalam mana-mana hadis hak sebut tentang selawat ni, dalam tasyahud ni tak ada sebut tu. Sebab itu dalam syarah Mulia dia sebut lagi ni. Qala fil faid wal aula tarkuhu, hak moleknya jangan kata. Dalam syarah Minhaj lirramli, ni hak Syafi'i, Minhaj. Dalam syarah Minhajut Talibin lah, Imam Ramli Nihayah, nama kitab dia Nihayatul Muhtaj, syarah Minhaj. Dia kata qala an-Nawawi fil Adhkar, Imam Nawawi dalam Azkar berkata
wa ziyadatu warham Muhammadan wa ala Muhammad kama rahimta ala Ibrahim bid'atun. Itu kata Imam Nawawi dalam Azkar. Jadi tambahan warham Muhammadan dan keluarga Muhammad kama rahimta ala Ibrahim itu adalah bid'ah, kata dia. Bid'ah. Pak kita kata tak molek ke? Kita nak minta biar Tuhan rahmat. Tak boleh. Dia tidak ajar lagu. Tu tak ada dalam hadis. Hak tak ada dalam hadis walaupun molek. Tengok Imam Nawawi kata bid'ah. Imam Nawawi kata bid'ah. Itulah sebab yang kita kata dah banyak perkara kadang-kadang asalnya benda tu molek tak apa, tapi tak kena letak tepat dia jadi bid'ah. Ni tengok Imam Nawawi kata bid'ah. Lepas tu orang kata ada dalam hadis tu banyak tu hak minta rahmat untuk Muhammad tu. Sebab itulah wa'turida biwurudiha fi iddati ahadith sahhaha al-hakim ba'daha, iaitu wa tarahham ala Muhammad. Dalam hadis-hadis, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh hakim ada sebut tu. Lagu mana? Imam Nawawi kata bid'ah. Tetapi muhaqqiqi, ba'du muhaqqiqi ahli hadis, pengkaji-pengkaji ahli hadis ni dia tolak pula orang yang kata gitu. Sebab apa? Ada dalam kitab hakim itu waham, kata dia. Tak betul lagu tu. Dia lepas tu selain daripada tu, hakim ni banyak dia kata sahih, kadang-kadang dhaif. Hak dia kata sahih tu, hak ni bukan dhaif begitu saja, tetapi dhaif sangat, syadidatud dhaf, tak boleh nak amal. Ni kalau hak dhaif sangat tak boleh nak amal, dia kata tak boleh. Lepas tu mana? Ni ulama hadis, di antaranya Abu Zur'ah, yang tokoh ulama hadis ni, selepas dia kemukakan hadis-hadis hak dikemukakan oleh hakim tadi, ada sebut lagu tu wa bayyana dha'faha, dan dia kata, dia royak ni dhaif sebab ni wala'alla al-man' arjah. Jadi hak tak boleh tu, hak tu lebih kuat. Sebab apa? Sebab tidak ada di dalam hadis. Kalau ada hadis dhaif pula dhaif sangat, tak boleh. Lepas tu dia kata wa bima taqarrara ulima anna sabab al-inkar kaunu ad-du'a bir-rahmah lam yathbut minha min tariqin yu'tad bih wal bab ittiba'. Dia daripada keterangan yang lalu dapat diketahui bahawa sebab dibantah oleh ulama tak sibui kata di lagu ni doa rahmah ni sebab tidak sabit, tidak ada di dalam hadis yang boleh dipakai, tak ada dalam hadis. Sedangkan bab ini bab ittiba', ni bab ni barang kita kena tahu. Dia kata lagu tu tak boleh nak mengada-ngada, nak buat-buat. Lepas tu kalau kita kata ada tu dalam hadis, misalnya hak sebelum pada ni ada dalam tahiyat tu pun ada Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Tu rahmatullah tu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu kan ada rahmatullah. Maknanya rahmat. Jadi kalau kita kata warham Muhammadan, apa tak boleh? Hak tu ada sekat tu. Jangan dibuat lain. Tengok. Sampai Imam Nawawi kata bid'ah. Hak tu ada tak apa. Kita nak buat suku walaupun maksud dia sama, tak boleh. Ini benda dalam bab ibadat tu gitu caranya. Setengah-setengah orang dia tidak faham. Dia kata tak benda molek ke apa, tak boleh. Sini ada. Tanyalah apa Imam Nawawi kata bid'ah. Apa? Atas apa? Itu yang benda kita kena faham. Ramai orang kita tak faham benda ni. Dia tak faham. Atas rasa apa? Kaedah mana ulama yang kata bid'ah? Benda molek. Ada apa situ? Ada lagu tu, terima lagu tu sudah. Nak buat lain tak boleh. Tak boleh. Gitu. Lepas tu dalam hadis yang lain disebutkan, ada orang kata irhamni warham Muhammadan, rahmatilah aku, orang tu kata, dan rahmatilah Muhammad. Nabi SAW tak kata apa, menunjukkan boleh kan. Tapi waktu tu dalam semaya, keluar semaya. Cuma Nabi SAW larangnya wala tarham ma'ana ahadan. Dia tambah gitu, jangan engkau rahmati kepada siapa-siapa pun orang lain. Engkau rahmati aku dan engkau rahmati Muhammad saja, orang lain jangan.
Tu yang Nabi tegur. Bapa kamu sepit bagai luahnya, Nabi kata. Tapi dari segi dia kata minta rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, Nabi tak larang hak tu. Jadi bolehkah kita ambil dalil hak ni wagi untuk dalam tasyahud tu kita nak kata irham Muhammadan? Bolehkah tidak? Tak boleh. Sebab hak ni luar, bukan dalam semaya. Tengok ulama bahas. Tak boleh. Jadi kesimpulannya tarahum selepas tasyahud, hak sebelum tu warahmatullahi wabarakatuh tu sebelum, dan warahmatullah gitu dengan lafaz tu. Ni tarahum dengan lafaz irham ataupun taraham. Gitu. Selepas tasyahud itu tidak sabit. Walaupun pada ketika lain hak bukan dalam tasyahud, di luar memang sabit, memang ada hadis sahih, ada. Boleh, Nabi tidak larang apa orang minta biar Allah rahmati dia. Boleh. Di luar semaya. Dia kata, wa in kana qad thabata fi ghairihi fa kana jaizan fi nafsihi. Nak minta biar Tuhan rahmati Nabi kita tu, hak tu sendiri tu tak apa, hak tu. Tapi dalam semaya tak boleh, lepas tasyahud tak boleh. Itu dia. Perbahasan yang kedua, iaitu tentang lafaz siyadah. Lafaz siyadah, yang ini kita kata sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana, misalnya kita kata gitu. Qala fi Durrul Mukhtar, adalah fiqh Hanafi. Dia kata memang elok kata siyadah. Kata lagu tu. Kerana ziyadah ikhbar bil waqi'. Mana kita sebut, kita tambah, memang hak kenyataannya begitu. Itu tidak bercanggah. Ainu sulukil adab, itu makna lebih beradab, kata dia. Fa huwa afdal min tarkihi, lebih afdal lagi daripada tidak kata gitu. Zakarahu Ramli Asy-Syafi'i wa ghairu. Imam Ramli pun ada sebut gitu juga. Dia kata boleh, tak apa. Lepas tu ada pula orang sebut dalam hadis ada tu, la tusawwiduni fi salah. Yani jangan kamu sebut aku sayyid dalam sembahyang. Itu maudhu hadis itu. Tak boleh pakai. Maudhu. Qala Syami berkata. Tetapi hak ni dia kata, Syami ni syarah kepada kitab Durrul Mukhtar itu. Nama dianya Raddul Muhtar. Syarah kepada Durrul Mukhtar. Dia kata molek sana ni. Tak kena tu, kata dia. Canggah dengan mazhab kita, kata dia. 5 marrah min qaulil imam. Sebab apa? Kita sudah tahu dah. Imam berpendapat min annahu law zada fi tashahhudihi aw naqasa fihi kana makruhan. Kalau tambah ataupun kurang hak dalam tasyahud tu ada hak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi makruh, jadi tak boleh. Jadi ini tambah. Mana ada? Tak ada. Tambah. Qultu fihi nazar. Jadi hak ni dia kata pula boleh dipertikaikan lagi pendapat itu. Kerana salat zaidah ala tasyahud laysat minhu. Sebab hak tersebut daripada imamnya, Imam Abu Hanifah, tasyahud tu kalau tambahnya, kalau kurangnya, tak bolehnya. Hak ni solat dia lebih daripada tasyahudnya. Kalau kita tambah atas hak tu tak apa, dia kata. Pula dia faham gitu. Jadi faham ni atas pendapat imam, bukan faham daripada hadis. Dak. Naam, yanbaghi ala hadha adamu dzikriha. Tapi ya, kata dia, memanglah mengikut kaedah mazhab Hanafinya, iaitu kalau kita tak moleklah kata, tak boleh kata wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kena kata begitu. Tak boleh kata wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, tak boleh. Tapi kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak apa. Hak tak boleh nyata hak tu, kata dia. Tapi ini semua pendapat ijtihad hak ni lah. Tapi zahir dalam hadis hak sahih tak ada. Tak ada. Semuanya hak kata molek, hak kata tak apa gitu. Ini pendapat ulama, masing-masing pendapat lah. Masing-masing pendapat. Tadi kita sudah sebut dah. Tapi kalau hak tasyahud itu tak molek, tak apa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, gitu. Tak payah tambah sayyidana, tak payah. Hak tu lebih molek. Kepada orang hak kata boleh tu pun dia tak kata situ. Cuma katanya lain, iaitu pada selawat. Kalau nak kata. Tetapi bagi orang yang kata tak boleh, macam Imam Nawawi ke apa tadi tu, tak sila tu, dah tak ada dalam hadis. Ya sahih, tak ada.
Kalau ada pun sebut luar, luar tu tak apalah luar. Dalam ni masalahnya sekarang dalam sembahyang. Jadi kita mesti kena ikut sebagaimana yang diajar di dalam hadis-hadis yang sahih, yang terang, banyak. Kalau ada dhaif nak pakai dhaif boleh kira lagi. Tapi jangan dhaif sangat. Masalahnya dalam sembahyang dia tak ada. Cuma orang duk kira hak luar, hak lain. Hak luar tu suku. Hak masalah hadis, jangan kamu sebut saya dalam sembahyang aku hadis maudhu'. Itu suku, kita kata maudhu' lah tu. Tapi masalahnya bukan tak boleh kata disebab tu, sebab pegang dengan hadis tu bukan hadis. Tetapi kerana dalam bab benda-benda lagu ni supaya Manawi kata tadi lah, pasal tidak sabit. Bila tidak sabit pada tasyahud ke, pada selawat ke, pada mana-mana kau tak boleh. Gitulah. Hak moleknya tidak. Tapi kalau nak kata juga benda ni sepuluh kata saat ni lah, ada masih lagi khilaf. Bukanlah siapa tak sah sembahyang, tidak siapa lagu tu. Cuma dari segi hak afdal, hak mana lebih afdal? Hak lebih afdalnya seperti yang ada dalam hadis-hadis ni lah. Hadis-hadis ni banyak dulu baca ni tak ada lagu tu. Ada. Jadi nak mana gitu kan? Seperti kita lah, kok kita gini. Kan kalau kita pergi ni ada ni lencana ke atau ni dia pakai ni kan, kalau dia Perdana Menteri pun dia tulis nama dia ya. Tak payah tulis Datuk Seri, Datuk Seri, Menteri goni-goni. Ada panjang benar nak tulis. Memang hak rasmi gitu. Hak ni pun lagu tu. Walaupun tahu dah dia tu Sayyidina lagi, dia tu memang Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kalau nak sebut banyak benar lah. Hak luar hak sebut, tapi hak dalam ni hak dia sebut lagu mana? Lagu tu. Hak tu pun kena pegang gitulah, tak ada lah keistimewaan dia ni Perdana Menteri kuasa apa. Supaya nama dia saja. Gitu. Hak ni pun lagu tu. Bukan bermakna menafikan, merendahkan dia. Dak tu suku hak tu. Tetapi yang diajar dalam tasyahudnya begini gitu. Kita terima gitu. Bau ma yaqul ba'da tasyahud. Apa yang dibacakan selepas tasyahud. Sekatulah Allah.